Ustaz Ruslan Al-Fatani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور وأكرمنا بنور الفهم وبمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهلنا أبواب فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا Alhamdulillah. Sebagai ta'aruf, terlebih dahulu saya minta maaf saya ini daripada warga negara Siak, Patani. Kemudian bahasa yang nak guna pakai ini ialah bahasa Kelantan. Boleh tak? Boleh. Becek lah apa pun. Sebenarnya kenalin bukan kenalin takut duduk di sini. Kenalin takut bahasa tu jadi pelik sikit. Bahasa jadi pelik sikit. Lepas tu jenis saya tak pernah apabila baca kitab ada dengan ni panggil apa dah? Screen. Kenapa kan? Kalau kita lupa tak apa nak elok mana. Jadi malu lupa tak apa nak elok mana. Jadi malu. Comel. Jadi saya berasal daripada Fatani. Saya duduk di selatan Thailand. Saya duduk di wilayah Narajiwat. Penepi tak Narajiwat ni? Penepi macam penepi tak? Kau biasa dengar saja? Kau biasa dengar. Narajiwat ni di sebelah selatan Thailand. Pada peringkat awal saya belajar di Fatani. Belajar di pondok Fatani di Petani. Salah satu daripada guru saya, Syekhuna, ialah Tuan Guru Haji Ismail Sepanjang. Pernah dengar tak? Ismail Sepanjang. Lepas tu duduk di Petani itu, selepas daripada Fatani, kita tak bagi tahu nak kata lama mana. Selepas daripada Fatani itu saya berangkat pergi ke Pondok Pasir Tumbuh. Kelantan. Pada masa tumbuh ni saya duduk start daripada tahun 2000 sampailah 2007. Tuan Guru Haji Hussein. Tuan Guru Haji Hussein dia berasal daripada Kedah kita ni. Dia berasal daripada Kedah kita ni. Oh hebat. Tu salah seorang daripada Syekhuna juga, guru kami juga. Selepas daripada 2007 tu saya berangkat pergi kepada Mesir Al-Azhar. Saya ambil bidang Lughatul Arabiyyah. Dah tamat dah. Balik. Tiap-tiap tahun saya balik ke Masjid Serdang untuk berkhidmat
Jadi imam tarawih di sana sebulan, kemudian naik pula pergi Penensih pula. Tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun. Kemudian pitih pembelajaran gapo semua tu. Hak bantu saya makmum yang berada di Masjid Sedang lah. Yang bantu. Jadi kita nak kecek darat lagi ni. Kita nak cakap darat lagi. Sebab kalau betul bahasa jadi kita pening. Saat ni muka tu ke? Tu dia. Jadi sekarang ni insya-Allah saya nak buat master. Master bidang Lughatul Arabiyyah. Jadi duduk sekarang ni saya duduk Lalani tu duduk di Masjid Sedang. Ustaz Rahizat bin Jaafar tu adalah abang saya. Tu abang saya. Abang angkat. Abang angkat. Abang angkat. Lepas tu hak hari ni sebenarnya Ustaz Rahizat dia pergi ke tu. Dia pergi ke Al-Ustaz. Dia duduk di Al-Ustaz. Sekarang dia duduk di Al-Ustaz. Kalau tidak saya main dengan dia dah hari ni. Tapi hak hari ni main dengan abang saya. Abang angkat ni belakang. Jadi pemandu kereta abang angkat dia. Pemandu kereta kita lah. Jadi alhamdulillah sekarang ni duduk baca kitab di Masjid Sedang. Saya baca kitab Penawar Pagi Hati. Yang keduanya saya baca kitab Usuluddin Baquratul Amani. Pernah dengar tak kitab Baquratul Amani? Tak pernah dengar juga. Dan yang ketiga saya baca kitab Misbahul Munir, Usuluddin juga. Dan yang keempat saya baca di Pak Sidra. Sebenarnya hari ini giliran saya di Pak Sidra. Di Pak Sidra. Tapi oleh kerana di sana ada kematian. Apabila ada kematian, Ustaz Syamsul yang telefon lebih kurang pukul 8.45 telefon untuk mari ke Bandar Lampung. Mari kat sini. Saya pun marilah dekat sini dengan abang. Di Pak Sidra tu kita baca Masail Tauhid dengan hadis 40 hak Imam Nawawi rahimahullah. Hak Imam Nawawi. Jadi begitulah. Tapi hak paling syok sekali ni tak ada dah. Kita duduk Mesir pun syok. Sedangkan Mesir bumi para anbiya banyak. Mesir ni bumi para anbiya. Di Malaysia tak ada. Anbiya ada tak di Malaysia? Ada tak Nabi di Malaysia? Pada kata ada hak turun daripada langit tu. Tak siapa dia? Dia kata turun daripada langit. Turun daripada langit. Dan sebenarnya saya nak duduk di langit. Masa sedar duduk di langit. Kalau ada ceruat kalau ada kapal terbang naik jet naik tu, saya nak tempuh. Naik duduk di langit dia sebelah, kita duduk di bumi dia sebelah. Sedar tu. Tapi hak kerajaan daripada langit main duduk mengatas di bumi. Mengatas di langit je lah. Duduk di langit lah. Walaupun di Mesir bumi para anbiya, tapi bid'ah dia tak sedap duduk. Barakat tu ada, tapi dia tak sedap duduk. Oleh kerana apa? Perangai Arab ni dia kasar sangat. Arab ni dia kasar sangat. Besar kita ni dia jetik gitu ya. Dia jetik kita terbang. Tapi hak paling sedap sekali duduk di Kelantan, lepas tu duduk di sini lah. Hak paling sedap sekali. Duduk di Kelantan paling best. Duduk di Kedah ni paling best lagi. Naratiwat waktu tak nak bagi kamera. Aku tak kita dah tak boleh lawa lah. Kamu kau ni tak ada sedap naratiwat. Tapi hak yang antara Malaysia ni hak paling sedap di Kelantan dengan di Kedah. Sedap. Sebab apa? Sebab Selangor saya tak pernah duduk. Terengganu tak pernah duduk. Mungkin kalau boleh duduk di Terengganu, sedap Terengganu lebih pada Kedah. Mungkin tu. Itu dia. Jadi pada hari ni dah pukul berapa dah ni? Kita nak pula baca kitab lah. Mari dia puas saja ni 9.30. Kalau mari dia puas saja ini saja tak ada faedah mari. Tak ada faedah mari. Baik kita tunggu duduk bawah. Bagi ustaz naik. Jadi hari ni
Hak makcik duduk belajar ini kitab apa? Sepatutnya hari ni Nurul Ehsan jilid pertama. Nurul Ehsan, nama orang tu? Tafsir. Tafsir. Tafsir Nurul Ehsan. Hari ni Dengan Hidayatus Salikin. ada tu Salikin. Tu. Kitab tafsir Nurul Ehsan bawa main tak? Bawa. Mana saya nak pinjam satu. Sebab tak ada bawa kitab ni main. Sebab tak tahu kata kita nak baca kitab apa. Kamu Duduk di muka surat berapa? 52. Muka surat 52. 52 tafsir Ihsan baris yang ke innama ya'murukum 14 atas ke bawah. 14 dari atas. Ya ayuhan nas. Aduh. Ya. Oh, punya tempat tak. Iyalah. Sampai habis tak mungkin. Habis tak mungkin. Tak payah pakai mikrofon soal makcik. Betul. Tak payah pakai mikrofon. Mana dia? Cuba Sampai kat mobil. Sampai mobil. Bahu. Buka surat. aku mungkin. Ya. Start daripada innama. Ya. Baik al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nak tengok nak? Tengok kita saat ni, tengok-tengok duduk mari saat ni. Saya takut ni nak mari ni. Gemetar, sejuk. Gemetar gugur. Ni dalam dada ni gemetar. Ustaz Razak kata orang sini alim. Kita takut selalu. Oh, dia kata di sana tak perlu bahas banyak, dia tak baca tu kitab sedikit. Baca tu kitab sebiji, dia kata. Orang di sana dia nak kepada ibarat kitab lebih daripada syarah. Faham tak ibarat kitab? Kalau gitu kita nak baca kitab hari ni tarik pondok lah. Tarik pondok. Sebab cakap bahas ni saya tak pandai mana. Kalau nak jenis bahas sedap, jamu sedap, nak panggil haksat jamu sedap. Saya tak pandai jamu ni. Kita tengok ayat Al-Quran lah. Tengok. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tak ada dalam ke? Tak ada. Tak ada. Tasawuf syariah tak ada. Duk cari balik mana lah Ustaz kata. Tak, hak saya kata saat ni ya belah ni. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ini adalah sebagai adab permulaan kita nak baca kitab. Seolah-olah seperti kita nak pergi ke rumah kawan kita kan. Dok ke dia berjalan-jalan, masuk tu. Gitu lah. Tak gitu. Tak gitu, kita kena bagi salam sebagai tahiyat sesama Islam. Assalamualaikum. Ada. Ni pun sepatu kita nak baca kitab dia. Tiba-tiba kita tak sebut langsung, kita tak doa langsung kepada Tuan Musannif, Tuan pengarang kita. Allah berpanggil kita tidak beradab. Jangan sekali-kali kita tidak beradab dengan kita. Sebab Musannif nak buat satu-satu kitab yang bukan main, dia payah. Sebab apa? Sebab kitab Tafsir Nurul Ihsan semua berbahasa Jawi. Kalaulah bukan daripada dia membahas kalam Allah, seolah-olah seperti khabar tu.
Surat Haba tu, surat Haba kita baca sekali kita buang dah. Sebab apa? Sebab dia puas. Kita ulama ni beberapa kali kita baca dia tak puas. Kita ni bukan dibaca hari ni tak. Semenjak daripada beribu-ribu tahun dah baca kita ni. Habis balik semula. Habis balik semula. Tak cukup puas. Belajar di situ, di pondok mana-mana pun, di Mesir sendiri pun bahasa Arab, tapi ada orang baca kitab jauh ini. Ni nak ayat keberkatan kitab hak ulama mengalir. Sebab tu apabila kita nak baca kitab, dia kena ada adab kita nak baca kitab. Oh, kalau tak ada adab kita nak baca kitab, seolah-olah kita sebagai mudah. Nak makan repuk di dia nak makan repuk di kebun siapa? Dia masuk pergi makan. Akhirnya dia tubik. Dia berok kan tu. Tu perangai lembu. Satu. Yang dua juga, kita ni jangan buat perangai lalat. Saya pernah dikata oleh tuan guru, kata, "Hei, awak sepelalat," dia kata. Dulu masa belah-belah tahun tu kita tak tahu lalat ni perangai dia belah mana. Boleh guru kata belah tu. Boleh tok guru kata belah tu. Kata perangai sepelalat ni. Bau besar ni. Dia besar sekali. Dulu ni budak 62 kilo lah. Dulu pergi di Mesir 5 tahun, naik 87 kilo. Makan tak ada sedap ni. Makan hak murah sekali. Kaki kambing. Kaki kambing satu tu bau 7 kupang, 5 kupang. Tapi sekali beli 90 kaki kambing sekali beli. Makan. Tapi makan ramai lah. Bayangkan daripada 62 naik 87, berapa puluh kilo, 20 kilo lebih. Naik, nak bawa diri pun tak tahu. Itu dia. Sekarang ni teka, umur apa ni? 70. Allah Berat. ada umur. Ni nak. Umur. 30-an. Yalah, saya tak mahal tu. Saya nak itu berapa? Mana tak tahu dah. Dia buat cik berapa dulu? Mama cik 75. Saya ni 81. Lahir tahun 81. Ingat tahu umur 81. 81. Oleh kerana sehat ni, kerana tidak ada isteri. Sehat, dia senang. Tak nak sibuk. Kalau ada isteri ni sibuk. Oh, sak-sak dia nak tu, sak-sak dia nak ni. Pening dah. Selagi dia nak tu, "Weh abang, kita pergi jalan ke kedai." Kita duduk tunggu tidur. Tak sedap. Duduk seorang ni balik sedap sekali. Itu dia. Inilah balik kepada kitab kita semula. Inilah sebagai adab kita dengan kitab ulama. Tak. Dia kata qala syaikhul muallif ataupun qala syaikhul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Balik bahasa Melayu kita. Balik bahasa Melayu. Saat ni bahasa Arab tu. Bukan bahasa Inggeris. Kalau bahasa ni desa ada bahasa Inggeris. Ni bahasa Arab. Asal ni bahasa Arab. Qala syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ingat, tiap-tiap kali kita nak baca kitab ulama, kita kena sebut belah tu sebagai beradab kita dengan kitab ulama. Kita nak dapat barakah. Nampak ya? Nak kaya tafsir ni bukan main. Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dia nak menyudahkan tafsir dia 2 jilid tebal-tebal tu. Dia mimpi jumpa dengan Rasulullah 65 kali dalam hidup dia. Untuk nak sudah kitab tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah, tengok tu. Masya Allah, 65 kali mimpi jumpa dengan Rasulullah. Apabila dia hurai berkenaan dengan ayat, kita katakanlah ayat ni, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Ni nak hurai belah mana Rasulullah? Betul ke tak betul aku nak hurai ni? Minta nak jumpa dengan Rasulullah.
Dia tidur malam, dia jumpa dengan Rasulullah. Setiap kali dia ada masalah berkenaan dengan tafsir Al-Quran, Ibnu Katsir dia jumpa dengan Rasulullah setiap kali dia ada masalah. Berarti dia nak sudah tafsir Ibnu Katsir hak 2 jilid tu, dia mimpi jumpa dengan Rasulullah 65 kali. 65 kali dengan Rasulullah. Tu ni kehebatan kitab ulama ni lah. Boleh faham tak ni? Ni pun saya campur ni. Kalau bahasa tani lagi sedap ni. Kalau bahasa tani saya mula bahasa tani lagi sedap. Tapi takut dapat faham. Tak faham. Tapi kalau nak suruh bahasa siang, lagi sedap. Kita siang cair lebih pada Melayu lagi. Sebab umur 4 tahun tu masuk siang kan. Sampai umur 15 mengaji berapa tahun? 10 tahun lebih siang. Lepas tu siang, straight siang. Tapi kalau ada orang siang kat sini, kita boleh huraikan bahasa siang. Itu dia. Terjemah dia nya, tengok nak. Terjemah. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala, dan telah berkatalah oleh pengarang. Ada. Sebab tu sebut musannifu. Dia tak sebut musannifah, musannifi, dia tak sebut dah tu. Qala Syekhul Musannif. Qala Syekhul Musannifu, telah berkata. Tengok. Qala tu makna berkata. Qala tu bahasa Arab. Bahasa Jawi kita ni makna berkata. Tengok. Qala Allahu Ta'ala. Telah berfirmanlah oleh Allah, telah berkatalah oleh Allah. Ada. Qala telah berkata. Kadang-kadang dia tak ada main dengan qala, dia main dengan kata kul. Ada. Kul asal daripada qala tu, asal daripada qala. Kul. Cuba makcik cari kul dalam Al-Quran ada tak? Ada di mana? Pandai betul qul ya ayyuhadu. Kul tu asal daripada qala tu. Qala. Tapi dia nak boleh jadi kul tu dia banyak tambah tu. Nanti tengok Nabi lah. Dia asal daripada qala. Qala yaqulu qawlan qailun. Ada maqul. Kul, tu kul, baru jadi kul. La taqul maqalut, miqalut. 10 itu menjadi kul. Payah sikit lah. Tapi dah saya main lama-lama sekali. Kalau nak boleh hafal, jadi hafal kan. Sebab kita bagi isteri selalu. Boleh tak boleh? Ya ada hak boleh ni dah. Baik. Tu. Dan telah berkatalah oleh tuan pengarang kita rahimahullah. Rahimahullah ni kita pernah sebut tak? Rahimahullah ni pernah sebut tak? Pernah sebut rahmat Allah. Rahimahullah yarham Allah. Aduh. Yarhamukallah. Apa lagi? Almarhum tak boleh dikubur ya. Tuan dia tak tahu boleh. Kita pergi boleh pun tahu. Tuan apa tu lesan dia buat dia tulis almarhum. Kita pun almarhum. Kalau lelaki dia tulis almarhumah. Kalau lelaki kan perempuan. Kalau lelaki dia tulis almarhum. Dia tulis dikubur apa? Cik dia tulis. Hak ni pun dia tulis. Hak janggut tu tak sesuka dia tulis juga. Walaupun ada janggut pun dia tulis juga. Dia tulis almarhum. Dia tulis almarhumah. Al-Fatihah dia ada. Al-Fatihah. Kalau orang dah ni dia kata Al-Fatihah. Tu. Dia panggil dia terlalu sayang kepada bahasa Kedah dia. Saya duk mengajar tajwid di Serdang lah. Suka. Dia baca belah mana? Qul ya.
Dia saya kepada bahasa Kedah dia. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita kata belah mana makcik ni? Bapa makcik baca qul ya. Di Kedah dia sebut ya. Dia tak sebut ya, dia kata. Makcik, ya. Ada. Apa dah itu pun? Kita kata qul ya. Dia kata tak kata qul ya. Dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Dengan sepengah berumur. Apa maksud? Apa maksud boleh almarhum rahimahullah yarhamukallah yarhamukumullah yarhamukillah. Apa maksud? Kita pada sebut almarhum tuan guru, almarhum. Hak mati dah kita sebut almarhum. Dia panggil apa? Boleh dia sebut dah tu. Tahu tak? Cuba kita main teka-teki sikit. Dia pandai tulis sangat. Pandai tulis. Dia kena pandai tahu lah apa arti dia. Ni tulis saja. Tulis pandai tulis almarhum. Elok pada tu buat sina gitu. Dia tulisan tu dia buat sina gitu. Almarhum tulis. Dia buat Al-Fatihah. Almarhum Zainab bin siapa anak siapa. Dia panggil almarhum. Jawab dia belah ni. Almarhum yarhamukallah rahimahullah. Tu dia panggil jumlah doaiyah. Jumlah tu jumlah doa. Kita nak doa kepada seseorang. Almarhum siapa? Almarhum Zainab. Almarhum ni berarti orang yang telah diberi rahmat. Pada asal orang yang telah diberi rahmat. Berarti kawan dia masuk syurga dah lah. Hak kita kata almarhum. Tapi pada hakikat sebenar kita tahu tak kata Zainab tu masuk syurga ataupun masuk neraka, wal iyazbillah. Kita tahu tak? Kita tak tahu. Sebab tu dia tak boleh kita nak pakai makna telah dapat rahmat. Dia tak boleh. Dia kena kata mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat. Tu baru tu. Makna asalnya rahimahullah telah memberi rahmat akan si mati tadi oleh Allah Ta'ala. Oleh Allah. Berarti kawan dia masuk syurga lah. Dah. Dia panggil jumlah doaiyah. Kita doa ke dia. Mudah-mudahan sini ni diberi rahmat oleh Allah. Mudah-mudahan. Tu faham kan? Takut ditanya. Supaya juga kita dah baca kitab hadis. Di sini belajar hadis tak? Ada hadis 40. Hadis 40 ada. Dalam hadis 40 dia kata bagaimana? Radhiyallahu an. Gitu? Ya. Pandai belakang dah. Panggil saya mai buat apa dah? Kita pandai belakang dah. Tak nak panggil mari dah. Tak compare. Tak pandai yang main. Tak pandai yang kami duk main. Radhiyallahu ni. Radhiyallahu kalau ikut makna betul-betul. Ikut makna dia betul-betul. Kalimah tu dia guna kata telah redha oleh Allah. Berarti kawan dia masuk syurga terus lah. Sedangkan hak mubasyirin bil jannah 10 orang ya. Hak sahabat, hak Rasulullah aku dengan kata syurga 10 orang. 10 orang ya. Hak lain lagi Rasulullah tak ada aku. Hak lain lagi Rasulullah tak ada aku. Tapi kita tidak kata radhiyallahu anhu pada asalnya salah tu. Sebab apa? Sebab pada hakikat kita tak tahu dia masuk syurga ataupun neraka. Kita tak tahu. Tapi jumlah tu dia panggil jumlah doa. Dia kena kata belah ni. Radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah Ta'ala meredalah baginya. Bahasa Arab dia kata la'allallahu subhanahu wa ta'ala irda'an lahu. Dia kata begitu. Boleh lagi? Hangguk. Saya kata hangguk. Apa hangguk macam hangguk?
Oh nak duk kata tu faham dah ke? Kita sedaplah hati masa gembira. Dah faham lah kau ni. Kau apa tengok dia pakai sepat saja dia gembira. Tapi gilah di mana pun perempuan ni dia minat semua. Perempuan ni saya cukup puji. Di kawasan Kedah kita ni perempuan lah hak saya cukup puji. Sebab dia minat belajar. Tak semua lelaki malah tu semua. Kalau di Sedang tu, kalau buka kelas lelaki 4 orang 5 orang. Mula-mula mari 60, 70. 3 hari ya tinggal tinggal. Kita tengok duk mana anak buah kita. Dia di kedai tu. Perempuan dah. Kalau mari 15 itu. Oh sebab tu hati tetap perempuan ni tetap. Hati kejap perempuan lebih daripada lelaki. Tengok perempuan, kalau suami dia mati ya, suami dia meninggal ya, ada anak 2 orang tu. Dia kata, "Hai makcik dah kahwin lain." Dok ikut anak kecil lagi ni nanti nak menolong kita ni, nak sarap anak. Nak belanja anak belajar di pondok ni, bagi anak besar dulu baru nak kahwin. Tu hati perempuan. Hati perempuan dia kejap. Lelaki tak? Lelaki abang sayang, adik sayang. Panggil ayang. Ayang. Aduh, kita main kita mula-mula masa bengang sekali tu. Tak usah kata orang lain lah. Abang saya, Ustaz Razak tu. Dia panggil ayang. Dia panggil isteri dia. Ayang. Kita kata Ustaz Razak tu, ayam tu. Mana kita nak tengok nama kan ayam tu. Ayam pakai berbulu. Sayang tu. Kita tanya lah Ustaz, mana ayam kan? Dia asal pada sayang tu lah. Tapi mula-mula mari kita tak tahu. Dia panggil ayam kita pun. Muka bahasa Tang ini dia tak panggil ayam, dia panggil ayam. Pak kita seolah-olah ayam ni ayam hak ada bulu tu kau. Kita Ustaz mana ayam? Tak ada ayam tu. Saya nak boleh halau dia kalau masuk dalam rumah. Dia kata nak halau siapa? Nak halau ayam? Hai ayam aku. Dia kata tak boleh halau ayam aku. Rupa-rupanya ayam tu mana kekasih dia, isteri dia. Sayang daripada sayang itulah. Tapi sayang dia abang sayang, adik sayang. Isteri mati 3 hari, kahwin lain, bini lain. Itu lelaki. Sayang adik ni. Abang tak percaya lain dah. Mati 3 hari, kahwin lain. Tak mati pun kahwin. Ya? Tak mati. Tu lagi teruk. Satu lagi teruk. Tapi perempuan ni perempuan dia ada perangai hak elok, lelaki dia ada perangai hak elok. Tapi perempuan sungguh hati kejam, tapi banyak bohong. Perempuan ni banyak bohong, semua gitu. Banyak bohong perempuan. Bila dia tak ingat. Ketika duduk hospital tu, aduh sakit bang kami nak beranak satu ni ya. Tak beranak lain dah, tak mau dah. Tak lepas tahun, ada pula dah. Anak baru tu tak sampai setahun, dah bengkak dah. Bengkak tu dah. Kata makcik, apa dah? Makcik nak dapat lain pula. Mana kata tak mau dah. Tak tahu dia kata jadi. Tu bohong. Dia tak ingat. Dia tak ingat. Cuba pergi di hospital. Cuba pergi di ward. Saya pernah pergi di ward boleh. Kawan kata nak pergi mana? Nak pergi di ward boleh. Nak apa? Nak pergi dengan perempuan bercakap dusta. Bercakap bohong. Kita dengar sehari gitu. Saya pergi dengan adik angkat saya. Tapi tak ada pergi masuk di dalam tempat tu kata doktor tak bagi. Kita duduk di pintu tu. Tiap-tiap orang masuk tak mau dah sekali ni lah. Aku ni ada sumpah pun dah. Wallahi abang, mu lah buat aku macam ni. Ada kata belah tu. Mu lah pandai-pandai aku dah sakit ni. Abang dia malu. Sekali ni lah. Abang tak adik tak beranak, tak malah sekali ni dah. Sekali ni apa? Tak cukup setahun, tak dah setahun. Ada lagi. Itu dia. Baik kan? Duduk di mana? Tadi
Saya tak ingat dulu di mana dasarnya. Hadir rahimah. Rahimahullah. Saya ni apabila cakap dia jadi melaka saja. Jadi perangai belah mana? Jadi kata gini je. Saya ni. Baik, tadi ganggu lah nanti. Tadi kemudian. Tak nak mengajak. Tak apa. Saya tak apa. Saya tak apa. Oi, kalau buat garang itu dia pun halal balik petani nak buat lah nak. Telah berkatalah oleh pengarang kita rahimahullah. Rahimahullah ni tahu dah kan? Wa nafa'ana. Kita doa lagi. Wa nafa'ana, dan mudah-mudahan dapat manfaatlah akan segala kami. Ni. Hak kami belajar dengan kitab dia ni, mudah-mudahan dapat manfaatlah akan segala kami. Bi'ulumihi, dengan ilmunya, ilmu pengarang. Dapat manfaat di mana? Fiddaraini, di dua negeri, yakni dunia, dan lebih-lebih lagi pula ialah di akhirat. Lah itulah tiap-tiap kali kita nak baca kitab, kita beradab dengan pengarang. Kita beradab dengan pengarang. Mereka ni minat hizib ni, Hizbullah ni. Minat hizib dah? Hari ni mudah patut. Oh, ada banyak. Tapi hari pertama dia tak boleh bagi. Dia kena belajar dulu. Wali ni nak jadi sangat ngaji malahan. Oh, boleh jadi amal hak wali-wali dia ada amal. Hak tarekat, hak apa, nak amal sangat. Belajar malah. Cuba belajar. Dan belajar, dia tak nanti hizib dah. Ini betul dengan tak hizib pun elok. Tapi kalau kita belajar, orang panggil dia ada hikmah sebalik belajar. Orang panggil ilmu hikmah, dia ada dengan sini. Tapi hak ni boleh kita buat hari-hari untuk nak cuci hati, paling bagus sekali. Hizib saya ada banyak ni, nanti nak bagi kalau tahu. Tapi kena bayar lebih lah weh. Kalau ini bayar 50, saya bagi hizib, kena bayar 100. Boleh. Sebab kita pergi belajar dulu, duit habis juga. Dia nak kira. InsyaAllah. Sebab lagi dia kira mata duit lah kau. Hak tu duit, hak ni duit, hak tu duit, hak ni duit. Kita duit juga. Tu dia habis. Lepas daripada kita kata qala Syekhul Musannif. Lepas pada tu kita kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Bismillah. Saya tak sebut banyak, saya nak ambil poin-poinnya. Sebab saya tengok ni dia ni kecup-kecup belaka lah. Kulit muka, kecup, kulit tangan, kecup. Ada hak apa? Ada hak dia panggil apa ni? Hak cekak. Ni hak licin-licin tu tak apa dia. Hak lain tu kecup. Bagi kali hak licin-licin tu takut pergi seduk kepek ke. Dan ni dia boleh seduk kepek tu. Dia nak pelicin muka dia. Saya nak sebut poin-poin ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Pada asalnya Bismillahirrahmanirrahim dia kena ada ba, alif, sin, mim. Betul tak? Pada asalnya. Sebab dalam Iqra, kita tengok dalam surah Iqra, Suratul Qalam. Mana? Iqra tu lah. Iqra bismi rabbika. Tengok. Bis di situ ada alif tak? Ada alif. Tapi sebab apa? Di bismillah tu tidak ada alif. Ganti tak? Kita baca saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pekuk telinga lagi. Bismillah. Ada. Pekuk telinga lagi. Tapi dia tak ada pengerti hikmah dia. Pekuk telinga tu elok lah tak. Bismillahirrahmanirrahim.
elok dah, berlaku elok dah. Tapi sepatutnya kalau Allah ni kita kena fikir tentang hikmah dia. Hak tu paling besar sekalinya. Hikmah dia ni belah ni. Di bismillah pada asalnya ada ba, satu dah, ba, alif, sin, mim. Tapi di situ tak ada. Ada ba, sin, mim. Kenapa? Kerana lafaz ismu, lafaz alif, sin, mim tu apabila dia disandar kepada lafzul jalalah. Di situ dia sandar kepada lafzul jalalah tak? Dia sandar tak? Dia sandar kepada lafaz Allah. Ingat, tiap-tiap lafaz ismun alif sin mim apabila dia sandar kepada lafaz jalalah, yakni lafaz Allah, wajib kena hazaf alif. Sebab tu di situ tak ada, wajib kena buat alif. Sebab di situ tak ada bismillah ba sin mim. Patutnya ba alif sin mim. Tapi oleh kerana ismu dia sandar kepada lafaz Allah, dihazaf ataupun dibuang. Kita tengok pula di surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tengok. Bismi rabbika. Di situ ada. Sebab apa dia tak buang alif? Sebab ismu dia sandar kepada Rabbi. Apabila sandar kepada Rabbi, dia tak nazar. Tak ada lafzul jalalah. Dia kena sandar kepada lafzul jalalah, iaitu lafaz Allah satu ya. Baru kena dibuang. Boleh tak ni? Kalau boleh hak ni pun mandar hari ni. Satu, di bismillah ni saya nak sebut dua. Kita rehat ke apa ni? Mau pakai terus selalu dah? Langsung. Sekejap ya, 2 jam. Jadi di sini tak ada kuih ya? Kedekut tu. Lain kali Ustaz mai kami sedia kuih. Ustaz bagi tahu. Ustaz lihat. Oi, dia tak kena bagi tahu. Anak nak mari mengajar, ibu bagilah kuih. Allah, dia boleh tekak ni. Kalau dipaksa juga dia sampai tu makan. Makan Ustaz. Kita mau makan dia terlajak banyak sikit jadi tidur Ustaz. Dia makan Ustaz. Kita tak makan dia marah. Makan dulu. Makan minum air sudah. Dia mengajar, dia baca kitab dalam 1 jam. 1 jam. Lepas tu gaduh makan pula. Makan pula. Makan kali. Di sana bagus bukan pada sini. Sini tak ada. Sini kena kut. Patut Ustaz badan besar. Ya. Tak payahlah jamur badan besar. Juga hak percuma. Baik makan lepas tak makan tu. Dia kedai kuih satu tu 5 kupang. Kuih mana? Pak kalau kita makan bagi mula-mula tu kita makan 3 biji, dah RM1.50 lah. Lehat pula 3 biji, dah RM1.50. RM3 dah lapar tadi. Kita boleh RM3 dah lapar. Lepas tu ayak pula, ayak teh tu, teh tarik tu. Teh tarik tu dah ada RM1.50. RM4.50. Pada berbagi pula RM50. Jadi berapa dapat? RM55. RM55 dapat. Kalau kita tak makan kuih dapat RM50 tu lah. Dia benda ni kita kena menego. Kalau balik kita kena makan juga. Kita makan kita kena beli sendiri. Habis cerita kita tak asal. Itu dia. Boleh tak? Baik. Pitih kita simpan. Nak bawa balik Mesir. Baik. Saya nak sebut satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ke? Yang tafsir banyak lagi tu. Banyak lagi. Tapi saya nak sebut hak poin-poinnya. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Hak kita dah dengar tok-tok guru, ustaz-ustaz dah sebut. Dia kata amat pemurah. Dia kata amat pemurah ni bagi hamba, sama ada hamba yang mukmin dan hamba yang kafir. Semua Allah Ta'ala bagi rezeki. Tapi yang amat mengasihani ialah tertentu
pada hamba yang mukmin di negeri akhirat. Jadi saya nak tanya, hak kata amat mengasihani ni ada tak yang Allah Ta'ala bagi di atas dunia lagi? Ada tak? Ada. Sebab dalam tafsir kata hanya mukmin di negeri akhirat. Jadi Allah Ta'ala balas dengan syurga. Nak tanya kata Allah Ta'ala amat mengasihani tak hamba dia di atas Dunia ni. dunia ni? Ada tak? Ada. Ada banyak tak? Banyak. Tapi hak paling best sekali mana? Hak paling Allah Ta'ala kasih sekali dia benar tu di atas dunia lagi dah. Dia beri kepada kita di atas dunia lagi dah. Bukan di akhirat dah. Di atas dunia dia bagi dah. Hak paling dia kasih sekali, hak paling best sekali, paling berharga sekali hak dia bagi ialah sembahyang 5 waktu. 5 waktu. Tu hak paling best sekali. Hak kata Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Nak tanya mengasihani tak dunia ni ada? Ada. Yakni sembahyang 5 waktu. 5 waktu. Pak Tuhan kasih mana dia suruh kita sembahyang? Tak letih. Letih tak sembahyang? Letih. Oh, kena tu email hak baca panjang ya Allah. Mungkin dia siapa betul. Ada. Anak makmum kita, tak ingin baca panjang siapa? Tentu, itu weh. Terlalu panjang. Siapa betul? Allah, letih semaya 5 waktu ni bukan main. Saatnya subuh, saat lagi zuhur, lepas tu asar, lepas tu maghrib. Duduklah ni lah tiap-tiap hari. Allah. Mana kata Tuhan kasih? Kalau Tuhan kasih, dia tak sebab apa? Sebab anak kita, hak kita kasih Hak kita kasih adik duduk adik makan ni. Adik tidur, adik bangun, adik makan ni. Tuhan kita kasih. Kalau hak kita kasih, hampa pergi buat hijau tu. Hampa pergi buat hijau ni. Hampa buat hijau tu. Aku duduk dia. Tu, kalau hak dia kasih. Allah bagi sembahyang. Suruh kita sembahyang 5 waktu, tanda kata dia kasih. Di mana kata tanda kasih? Tengok nak. Pada malam Isra dan Mi'raj. Pada malam Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia Isra, dia berjalan daripada Makkah al-Mukarramah ke Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis. Ke Baitul Muqaddas, daripada Baitul Muqaddas di Palestin, dia naik kepada Sidratul Muntaha. Dia naik munajat dengan Allah. Jangan lupa malam tu Allah Ta'ala perintah kepada Rasulullah dan umat Rasulullah suruh sembahyang 50 waktu. 50 waktu. Sembahyang 50 waktu. Sembahyang 50 waktu. Hak 5 waktu ni kita bayar. Kita tak ada. Hak 50 waktu. Allah. Tak sembahyang apa. Nak perak lagi tak ada. Depak aduh. Masuk waktu pula. Hak ni tak sunnah lagi. Nampak nak basuh berah. Basuh berah. Nak tak yang telefon. Masuk dah. Nak tak dulu. Oh, kalau 50 waktu abang dia dengan ayang dia. Balah tiap hari lah. Anak-anak pun tak ada nak tukar pampers ni. Kenal tak pampers? Pampers tak ada lah nak tukar pampers. Nak tukar pampers anak. Masuk dah waktu. Walaupun 1 rakaat pun, 1 fardu. Tak ada 50. 50. Allahu Rabbi, 50 ni banyak. Pahat daripada 50 waktu tu lah Allah Ta'ala mengurang 50 kepada 5 waktu. Ada hak dia mengurang daripada 50 kepada 5 waktu. Hak tu dia tak lagi kasih sayang. Kasih sayang. Allah Ta'ala mengurang nasbah fardu. Dia mengurang 50 kepada 5 waktu nasbah fardu. Tapi pahala adakah dia mengurang? Dia tak mengurang. Masya Allah. Tengok, seolah-olah di hari ni kalau kita buat 5 waktu, pahala dia seolah-olah kita buat 50 waktu.
Waktu ni tak panggil kasih lagi. Kasih. Kasih dah ni. Ambil dia kasih dah. Hatuk Ar-Rahim, ya Allah Ta'ala bagi di atas dunia lagi kepada hamba dia yang mukmin. Bukan tertentu di akhirat dah. Ada dah di atas dunia. Hak ni jawapan daripada Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala. Ni. Sebab tu buatlah sembahyang 5 waktu. Sebab kita buat satu fardu, pahala dia seumpama 10 waktu. Lagi pula kita jemaah dapat 27. Dua dah dapat. Dan satu-satu amalan kebaikan kita buat, dia dapat 10 kali ganda. 3 dah. Pergi di masjid, 1 jangkah, akad darajat.